Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berjumpa sekali lagi dalam program KRT kita yang kedua. Kalau ikutkan kelas kita yang pertama dulu dah lama tinggal lah, hampir 4 bulan lebih dah kot kan. Jadi cuma insyaAllah ni kita cuba nak menghidupkan balik kelas KRT kita, dan seperti biasalah kita mengambil kitab yang kita pilih dahulu. Kita masih lagi nak bercakap tentang hak kejiranan. Jadi antara kitab yang saya telah pilih pada tazkirah yang pertama, saya teruskan jugalah, iaitu Fiqh Ta'amul Ma'an Nas, satu fiqh bagaimana kita berinteraksi sesama manusia. Dan insyaAllah kita akan sambung kitab ini. Kalau kita ingat lagi dalam kelas yang terdahulu, dalam kuliah dalam sesi kuliah yang terdahulu, kita ada sebutlah tentang bagaimana hubungan antara manusia, bagaimana setiap manusia itu adalah ujian buat manusia yang lain kan. Dan kita nak teruskan pada kali ini. Sebelum kita nak masuk dalam hak kejiranan, penulis kitab ini ingin menerangkan tentang satu perkara yang sangat penting yang perlu dihayati oleh setiap daripada kita. Kita perlu berjaga-jaga tentang perkara ini, iaitu hasad. Hasad dengki. Kerana hasad ini adalah satu sifat yang boleh memusnahkan apa jenis perhubungan yang ada. Baik perhubungan antara rakan, sesama rakan, perhubungan antara adik-beradik, dan segala jenis perhubungan, segala jenis kerabat ke apa ke boleh terputus dengan adanya hasad. Jadi sebelum penulis ini menjelaskan tentang hak kejiranan, dia menjelaskan dulu tentang hasad dengki ni. Jadi antara benda yang disebutkan, yang disentuh tentang hasad dengki ni ada 6 perkara. Yang pertama sekali yang penulis jelaskan iaitu khuturatul hasad, iaitu bahayanya hasad dengki ni kan. Hasad ni tuan-tuan, seperti mana yang disebutkan, dia adalah abul khaba'ith, dikatakan di sini. Iaitu hasad ni ibarat kata dia adalah bapa kepada segala jenis kejahatan kan. Sebab tu kalau kita lihat hasad hanya kerana hasad dengki, pelbagai kezaliman yang timbul kerana hasad dengki. Kalau kita tuan-tuan ingat lagi kisah antara anak Adam kan, antara anak Adam iaitu Kabil dan Habil. Kenapa berlakunya pembunuhan antara dua adik-beradik ini? Pertama sekali adalah kerana hasad kan. Kalau kita ingat lagi kisah sebelum tu lagi, kita tarik ke belakang kan, iaitu kisah antara Iblis dan Nabi Adam AS. Antara sebab kenapa Iblis itu enggan untuk sujud kepada Adam hanya kerana hasad yang ada dalam diri dia. Jadi hasad ini disebutkan dalam ini, dia merupakan satu sifat yang boleh membawa kepada pelbagai keburukan kan. Kalau tuan-tuan ingat di dalam kisah Nabi Yusuf AS, mengapa tergamaknya adik-beradik Nabi Yusuf AS mencampak beliau ke dalam perigi, sedangkan beliau pada ketika itu sangat kecil. Itu semua kerana hasad dengki yang ada di dalam hati masing-masing. Dan penulis juga menyebut bahawa hasad ni dia sebenarnya adalah satu sifat yang ada, yang al-lazimah lil yahud. Yang mana sifat hasad ni dia ada paling zahir sekali pada orang-orang Yahudi. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran, di mana orang-orang Yahudi ini mereka hasad dengki kepada Nabi SAW. Kerana apa? Kerana mereka menyangkakan bahawa kenabian, nubuah itu akan terbit daripada kalangan Bani Israel. Cuma tidak disangka-sangka Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan seorang nabi di kalangan Quraisy. Maka ketika itu timbullah hasad dengki yang sangat tinggi di kalangan orang Yahudi. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sebut hasadam min indi anfusihim, mereka memang hasad dengki yang sangat tinggi. Am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadlih kan. Mereka hasad dengki kepada Nabi SAW atas kenabian wahyu yang Nabi SAW dapat. Jadi ini hasad ni kita boleh nampak. Dia berlaku pada
bila ia berlaku kepada seseorang, maka keburukannya yang sangat besar boleh terhasil daripada hasad, sifat hasad dengki itu. Kalau ketika mana ia berlaku pada iblis, akhirnya iblis ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berjanji untuk menyesatkan manusia. Kerana apa? Kerana hasad. Dia berlaku pada adik-beradik Qabil dan Habil, akhirnya berlaku pembunuhan. Berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salam antara adik-beradik baginda, akhirnya Nabi Yusuf dicampak dalam perigi. Berlaku di antara orang Yahudi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya berlaku apa? Keengganan orang Yahudi untuk beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hasad ini kita tak perlu nak sebutlah, bahaya daripada hasad dengki ini sangat-sangat tinggi dan dirakamkan di dalam sejarah, ya. Kemudian penulis menjelaskan tentang haqiqatul hasad. Apa sebenarnya hakikat sifat hasad ni? Sebenarnya seseorang itu bila dia hasad dengki, sebenarnya apa yang sedang berlaku pada diri dia? Disebutkan di sini ya, iaitu haqiqatul hasad. Maaf. Adalah i'tirad ala qadarillah wa qasami wa isa'atu dhanni bi. Bila seseorang itu hasad dengki, sebenarnya dia itu, yang penghasad itu, dia sedang menentang ataupun tidak bersetuju dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membahagikan kurniaannya. Dan dia isa'atu dhann billah, dia menyangka, bersangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wattihamul lahu bi'adamil ilmi wal hikmah. Dan orang yang menghasad dengki, orang yang hasad kepada orang lain, sebenarnya dia sedang menuduh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak ada ilmu dan tidak ada hikmah. Kerana bagi dia, bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan harta kepada seseorang, sebenarnya orang itu tidak layak. Yang lebih layak adalah diri dia sendiri. Jadi bila mana seseorang itu hasad dengki kepada orang lain, sebenarnya dia bukan sahaja memusuhi orang yang dia hasad, tetapi sebenarnya dia sedang menunjukkan bibit-bibit permusuhan dengan Rabbuna Jalla wa'ala, dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha pemberi rezeki, kan? Tetapi perlu kita faham juga bahawa hasad dengki ni dia ada dua jenis sebenarnya, kan? Hasad ni dia ada dua jenis. Kalau ulama menyebutlah, hasad ni dia ada dua jenis. Satu, hasad yang madmum. Hasad yang madmum di sini adalah hasad yang kita kata hasad dengki yang ingin supaya tamanni zawalil khair anil ghair. Yang mana bila dia hasad, sebenarnya dia nak kebaikan yang ada pada orang lain itu tidak boleh, orang itu tidak mendapat kebaikan yang dia ada. Kalau dia ada pun dia minta supaya kebaikan itu akan hilang, kan? Tetapi sebenarnya ada satu lagi hasad, tetapi dia dibenarkan, kan? Cuma di sini para ulama menyebut itu dipanggil hasad, tetapi dia secara majaz, kan? Maksud dia bukan hasad dengki yang biasa kita dengar. Biasanya kita akan panggil, para ulama menyebut dia sebagai ghibtah. Apa itu ghibtah? Saya nak jelaskan di sini. Kalau kita katakan hasad dengki tadi, hasad dengki adalah bila mana seseorang itu dia melihat orang lain mendapat satu nikmat ataupun satu kelebihan, kemudian dia rasa macam orang itu tidak layak untuk mendapat kelebihan itu, dan dia berharap supaya kelebihan yang orang itu dapat akan hilang. Okey? Ataupun kelebihan itu berpindah kepada diri dia. Adapun ada satu lagi jenis hasad yang kita panggil sebagai ghibtah. Ghibtah ini para ulama menyebut tamanni mithlama li ghairi. Dia bercita-cita untuk mendapat apa yang orang lain dapat, min duni an yatamanna zawaluhu an, tanpa dia berharap supaya kebaikan yang orang tu dapat akan hilang daripada dirinya, kan? Ini kita panggil benda yang ghibtah, di mana seseorang macam saya lah, kalau saya melihat orang lain mungkin membeli kereta baru, ya, jadi saya pun tengok kereta itu, saya pun bercita-cita untuk mendapat kereta yang sama, tetapi dalam masa yang sama saya berharap supaya tidak berlaku apa-apa keburukan kepada orang yang saya nampak, kan? Jadi saya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mengurniakan kepada saya benda yang, kelebihan yang dia ada ataupun lain lebih baik, kan? Wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabu
was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Jangan kamu meminta-minta, bercita-cita untuk mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada sebahagian daripada kamu ke atas sebahagian yang lain. Bagi lelaki, dia akan dapat bahagian mana yang dia telah usahakan. Perempuan juga akan mendapat bahagian daripada apa yang dia usahakan. Tetapi kita jangan nak dapatkan bahagian orang lain. Was'alullaha min fadlih. Bahkan mintalah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kurniaannya. Jadi di sini kita panggil sebagai ghibtah. Dan Nabi SAW menyebut, kan, ada ghibtah ni kadang-kadang Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, la hasada illa fitnatain. Tidaklah boleh berlaku hasad kecuali dalam dua perkara. Ini maksud dia ghibtah lah, bukan hasad dalam erti kata hasad dengki tu, tidak. Tetapi ini kita panggil sebagai hasad yang mubah tadi, iaitu ghibtah tadi, ya, iaitu kita cemburu, iaitu tidak boleh berlaku hasad kecuali pada dua orang lelaki. Rajulun atahu Allahul Quran, seorang lelaki yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia Al-Quran, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia mendirikan, maksudnya dia beramal dengan Al-Quran itu sepanjang malam ataupun sepanjang siang, kan. Ataupun lelaki yang kedua adalah rajulun atahu Allahu malan, lelaki yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia harta, kemudian yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Lelaki yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada dia harta, kemudian dia sentiasa berinfak dengan harta tersebut sepanjang malam dan juga sepanjang siang. Maka hasad yang Nabi SAW sebut ini adalah apa yang kita panggil sebagai ghibtah. Lagi-lagi bila masuk dalam bab beramal untuk hari akhirat ini, maka kita digalakkan untuk menjadi nombor satu. Falyatanafasil mutanafisun. Maka hendaklah kita semua berlumba-lumba untuk menjadi orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beramal dengan segala amalan yang boleh. Maka apa yang kita boleh sebutkan di sini adalah hasad ada dua jenis, iaitu hasad yang boleh dibolehkan, hasad yang dilarang, iaitu hasad yang kita sebutkan tadi, yang diinginkan supaya kelebihan yang ada pada orang lain dihilangkan ataupun berlaku benda yang buruk terhadap dia, ataupun hasad yang bukan hasad lah, kita panggil ghibtah lah, ya. Ghibtah ini adalah di mana kita menginginkan apa yang ada pada orang lain, tetapi dengan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak berharap berlaku apa-apa keburukan kepada orang yang lagi satu yang mendapat kelebihan itu. Okey. Kemudian Al-Muallif, penulis kitab ini pun terus membincangkan tentang kenapa berlakunya hasad. Asbabul hasad. Kenapa boleh seseorang itu hasad kepada orang lain? Bila kita tahu apakah faktor-faktor yang membawa kepada hasad, maka berkemungkinan kita boleh memelihara diri kita daripada terjebak di dalam perlakuan hasad. Yang pertama adalah bughdul mahsud, yang mana seseorang itu dia benci kepada seseorang yang lain, maka kebencian dia itu membawa kepada keadaan di mana setiap kali orang yang dibenci itu mendapat satu kelebihan, maka dia secara tidak langsung akan berlaku hasad. Dia terus akan rasa macam menyampah dan mengharapkan keburukan dia berlaku kepada orang yang dibenci. Yang kedua adalah an yathqula alaih taqaddumu ghairihi alaih. Okey. Ada juga kalau orang yang dia tak benci orang lain, tapi dia tak suka kalau macam ada orang lain dapat benda yang lebih daripada dia. Contoh, kalau dia tak benci pun orang tu, tapi bila mana orang tu mendapat satu kelebihan, dia rasa macam benda tu satu keberatan bagi dia. Dia kalau boleh, dia nak dia seorang je yang hebat, dia seorang je yang dipandang tinggi. Bila orang lain pandang orang lain tinggi, dia tak boleh. Ini antara faktor yang kedua kenapa berlaku hasad. Faktor yang ketiga, al-khawf min fud al-maqasid, yang mana dia takut kalau dia tak boleh dapat apa yang dia ingini. Dan ini biasanya berlaku kalau macam rakan sekerja lah kan. Contoh semua exec semua nak rebut jawatan manager. Jadi bila mana rakan dia boleh naik ke tahap manager, maka secara tidak langsung dia yang dulu nak jadi manager, bila rakan dia dapat, maka dia akan berlaku hasad juga di situ. Dan faktor yang keempat, yang ni kita akan buat secara cepatlah, sebab tidak mahu mengambil masa yang lama. Faktor yang keempat adalah khubthun nafs. Maksud dia memang hati jenis ada setengah orang ni memang hati dia buruk, memang hati dia busuk. Dia cukup suka tengok orang lain susah, dia tak boleh tengok orang lain senang.
Kalau tengok orang lain senang, dia menyampah. Dia suka tengok orang lain susah. Dan bila dia senang, dia tidak ada langsung dalam hati dia itu perasaan untuk membantu orang lain. Maka pendek kata, al-muallif di sini, penulis kitab menyebutkan bahawa ada faktor-faktor yang perlu kita berjaga-jaga, yang mana ia boleh berlaku pada kita dan kita boleh berlaku hasad pada orang lain. Yang pertama tadi adalah kita benci kepada orang tersebut. Yang kedua adalah mungkin kita ni jenis daripada orang yang tak boleh orang lain lebih. Kita seorang je kena lebih. Kita nak orang lain pandang kita je mulia. Orang lain semua, yang lain semua jenis kena pandang rendah. Yang ketiga adalah kita mungkin merebut jawatan yang sama ataupun kita merebut kelebihan yang sama. Yang keempat adalah hati yang busuk. Memang daripada azali memang hati dia busuk. Jadi empat faktor ini kita perlu lihat dan kita perlu perhati. Kalau ia ada di dalam diri kita, maka kita perlu untuk mengubati hati kita supaya tidaklah sifat hasad itu ada di dalam hati kita. Okey? Macam mana nak mengubati hati daripada hasad? Macam mana kita nak mengelakkan supaya kita ini tidak berlaku hasad kepada orang lain? Pertama sekali kita perlu ingat, di sini dipanggil ilajul hasad. Yang mana kita perlu ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan hasad itu sendiri. Okey? Hasad ni tuan-tuan, dia satu sifat yang ada di dalam diri setiap manusia. Okey? Cuma selagi mana hasad itu tidak membawa kepada perbuatan susulan. Kan, kita boleh kawal benda tersebut sehingga tiada perbuatan susulan, maka hasad itu tidak memberi kesan. Masalahnya bila hasad itu membawa kepada perbuatan susulan. Contoh, kita tak suka orang tu, kita benci dengan dia, kita hasad dengan dia, kita pun startlah mengadu domba. Kita startlah jaja cerita yang bukan-bukan. Kita startlah nak mengaibkan dia. Ceritalah dia ni buruk lah, apa benda lah. Kan? Memburuk-burukkan dia di depan mata orang lain. Maka ini adalah antara perbuatan yang terhasil daripada sifat hasad. Maka itu kita kena berjaga-jaga. Jadi pertama sekali antara yang disebutkan oleh penulis kitab, bagaimana kita nak mengubati hasad di dalam diri kita adalah mengingatkan diri kita bahawa hasad itu haram dan ia membawa kepada benda-benda yang buruk. Yang kedua, kita boleh menggunakan juga hasad itu tersebut dalam wajhihi syar'i. Kita boleh menggunakan hasad itu dalam wajah yang lebih bermanfaat. Contoh yang kita kata tadi, kita nampak seseorang itu dia hafal Quran, dia baca Al-Quran dengan begitu baik. Jadi kita pun letak dalam diri kita pun nak jadi macam tu. Jadi kita bukan letak hasad tu pada benda-benda duniawi, tidak. Tapi kita letakkan hasad itu, kita gunakan dia pada benda-benda ukhrawi. Kan? Sama macam sifat marah lah tuan-tuan. Sifat marah, kalau kita marah orang tidak bertempat, maka ia adalah marah yang kita kata mazmum, marah yang dicela. Tapi kalau kita marah tu bertempat, sebagai contoh untuk kita marah kerana untuk menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu Wa Taala, marah dalam kita menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka marah itu secara tidak langsung menjadi baik. Maka begitu juga hasad. Jadi kalau kita pandai guna hasad, maka hasad itu akan membantu kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mungkin apa yang seseorang tu, kalau dia berasa macam dalam diri dia ada boleh nak pergi ke arah hasad dah, maka dia perlu sedar bahawa hasad ini tidak pernah membawa sebarang kebaikan kepada yang diri penghasad tu. Tak ada kebaikan langsung. Bahkan hasad ni, orang yang hasad dengki kepada orang lain, para ulama menyebut dia ibarat dia mencampak tombak kepada orang tersebut, tapi tombak tu sebenarnya patah balik kepada diri dia sendiri. Sebenarnya, kan? Dia hidup dalam kesesakan, iaitu hati dia sentiasa rasa dalam keadaan marah, hati dia sentiasa rasa sakit hati. Tetapi orang yang sebenarnya dihasad dengki tu, orang yang mendapat kelebihan tu, hidup dalam keadaan aman damai. Jadi orang, kalau tuan-tuan rasa dalam diri tuan-tuan ada hasad, tuan-tuan perlu sedar, sebenarnya sifat hasad itu sedang membunuh tuan-tuan, bukan membunuh orang yang dihasad dengki. Kan? Jadi bila mana seseorang itu sedar bahawa perbuatan hasad itu tidak membawa sebarang kebaikan kepada diri dia, insya-Allah dia akan sedar daripada sifat hasadnya itu. Okey, di sini penulis ini mencerita panjanglah. Okey, akhir sekali. Kita tidak, seperti mana kita tidak mahulah panjang. Orang yang dia kena hasad dengki, orang yang dihasad dengki, kan, kadang-kadang kita ni dapat satu kelebihan, kadang-kadang orang hasad dengki dengan kita, orang start mengadu domba, start menjaja cerita-cerita yang buruk, memburukkan kita di depan orang lain. Maka orang yang dihasad dengki ni tuan-tuan,
ada beberapa langkah yang para ulama jelaskan di sini yang insya-Allah boleh membantu daripada kita berada terkena tempias-tempias hasad orang lain. Antara benda yang boleh menjaga kita daripada hasad dengki orang lain adalah dengan beristiadah. Maksudnya kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Macam yang disebutkan di dalam surah Al-Falaq itulah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang hasad dengki daripada orang lain. Antara sebab lain yang boleh memelihara seseorang itu daripada tempias hasad ni adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila mana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, ihfazillah yahfazak. Bila kita menjaga hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga diri kita. Okey? Antara yang lain adalah kita boleh bertawakal kepada Allah sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang menarik juga di sini yang disebutkan oleh muallif, saya tidak boleh menjelaskan satu persatulah kerana dia ada dalam belasan yang ulama jelaskan. Cuma yang saya boleh ambil di sini satu yang agak penting, iaitu kalaulah kita rasa ada orang lain yang hasad dengki dengan kita, maka adalah lebih baik kita berjaga-jaga. Contoh, kalau kita sangka orang itu hasad dengan kita, janganlah kita menunjuk-nunjuk benda yang kita dapat itu kepada dia. Macam kalau boleh kita nak tonyoh benda yang kita dapat tu dekat mata dia, dekat muka dia. Tetapi apa yang kita boleh buat adalah kita cuba sembunyikan kelebihan yang kita dapat. Okey, cuba sembunyikan. Sebab itu Nabi Yaqub alaihi salam, bila mana disebut oleh Nabi Yusuf alaihi salam tentang mimpi yang dia dapat, iaitu Nabi Yusuf mimpi benda-benda yang begitu baik di mana ada bulan, bintang sujud kepada dia. Nabi Yusuf suruh Nabi Yaqub meminta kepada Nabi Yusuf alaihi salam supaya jangan cerita kepada adik-beradik yang lain, kerana ditakuti mereka akan hasad dengki kepada dia. Jadi sama juga kita. Kalau kita rasa diri kita didengki oleh orang lain, maka seboleh-boleh kita janganlah jaja segala jenis kelebihan yang kita dapat. Janganlah setiap benda kita nak letak di Facebook. Tuan-tuan, tidak perlu kita nak letak semua benda yang kita dapat di Facebook. Kan? Sebab kita tidak tahu siapa di luar sana yang ada perasaan hasad dengki kepada kita. Jadi setakat itu sahaja kuliah kita yang sangat singkat ini. Saya cuba menyingkatkanlah apa yang disebutkan oleh penulis ini sangat panjang. Jadi saya cuba singkatkan sekadar untuk mendapatkan orang kata mukaddimah untuk topik-topik yang akan kita jelaskan insya-Allah dalam sesi-sesi yang akan datang. InsyaAllah pada yang akan datang kita akan sebutkan tentang bagaimana kita patut berinteraksi antara kita sama-sama jiran, insya-Allah ta'ala. Dan apa yang akan saya sebutkan kemudian adalah benda yang berdalilkan, benda yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.